kasih pada semua. Satu sebab masing-masing telah bersedia untuk menjadi apa dipanggil supervisor lah untuk FYP atau dan juga ada yang berminat untuk jadi supervisor dan juga main atau co-supervisor untuk PG program dan sebagainya. Right. Jadi hari ini saya nak terangkan sikit lah basically apa itu ethics. Kita kena tahu dulu ethics dulu sebelum kita lihat bagaimana apakah borang-borang yang diperlukan untuk kita isi untuk as a ethic reviewer dan sebagainya. Kejap saya share tapi mana saya nak share. Sekejap, saya nak share benda lain tapi lain yang keluar. Kejap ya. Dia tak ada option. Sekarang apa dekat PC kamu apa yang kamu nampak sekarang ya? Apa yang saya share mana satu? Yang sekarang ni yang overview of SSPP review. Oh, dia keluar yang tu yang Yang tadi yang sebelum yang ni sekarang yang brief burst of research ethic. oh okey dia macam apa yang saya klik dia akan keluar yang itulah ya. Ya, betul. Okey. So kita tengok di research ethics dia dan kenapa kita perlukan research ethics ini untuk semua kertas atau paper atau manuskrip yang akan dihasilkan di UiTM. Right? Jadi saya a few things that we're going to discuss today. Satu adalah kenapa kita perlukan research ethics, the principle dia dan dia punya application procedures. Yang ini adalah untuk research ethics yang kita apply di RMC, sama saja proses dia, tetapi dalam konteks FBRC ataupun Faculty Research Ethics Committee dan Branch Ethics Research Ethics Committee, kuasa untuk meluluskan research ethics ni telah diserahkan kepada fakulti atas beberapa sebab. Satu, kerana permohonan yang terlalu overwhelming, terlalu banyak permohonan yang perlu dirancang atau perlu diluluskan oleh RMC menyebabkan permohonan itu jadi lambat. Permohonan dulu kalau kita lihat mereka hanya menguruskan permohonan daripada pensyarah saja dan juga penyidik postgraduate. Tetapi in 2020 RMC dan universiti telah mengarahkan supaya semua research daripada UiTM melalui proses kelulusan REC Research Ethics Committee. Right. Jadi bila mereka perkenalkan syarat tersebut, jadi permohonan untuk REC itu terlalu tinggi. Salah satu cara untuk mengurangkan beban RMC adalah untuk dan juga mempercepatkan proses kelulusan ini adalah menyerahkan autonomi ini kepada fakulti, tetapi hanya tertakluk kepada pelajar-pelajar undergraduate dan juga postgraduate secara disertasi, right? Bukan secara research tetapi hanya postgraduate coursework. Hanya dua sajalah. So hari ini proses yang saya bagi, borang-borang yang saya akan share, saya akan bagi tahu ni, mungkin borang tu akan di-share kemudian oleh Ramlan lah, sebab kita kena lakukan sedikit perubahan. Dan juga saya ada mungkin ada sikit perbezaan juga di peringkat cawangan. Kita akan tengok nanti yang berkaitan dengan FBREC. Right? FBREC itu, F itu adalah fakulti, B itu adalah branch. Right? Jadi kat situ pun kami tidak begitu jelas juga. Tapi nanti kita akan bincangkan yang itu kemudian lah. Right? So
Right, ini semua kita go through very fast lah kenapa research ethics diperlukan, right? Ni pun tak payah lambat. Okay, so actually ethics ni dia bermula daripada segi sejarahnya lah. Banyaklah, tapi yang paling signifikan sekali adalah this eksperimen done by the Nazi masa War on Nuremberg Trial. Mereka buat kajian terhadap prisoners uh, yang dikatakan tidak beretika lah. So mereka cuba ubat dan sebagainya, banyak kematian dan seterusnya. So dia membuka mata dalam dunia akademik bahawa pentingnya untuk diadakan untuk setiap kajian secara saintifik dijalankan itu mestilah beretika. Sekejap, sebelum tu Lan, kita seberapa lama tak limat Lan? Saya ikut doktor tu. Okeylah, 1 jam je lah saya bagi, boleh tak? Boleh. Yang lain boleh ke 1 jam? Boleh, Doktor. Boleh. Okey. So saya campur lah English Melayu lah. Okey. So daripada Nuremberg Code, daripada Nuremberg Experiment tu, mereka keluarkan Nuremberg Code lah 1947 yang bahawa setiap permohonan penyelidikan itu mestilah melalui 10 perkara ini, right? Bahawa satu, voluntary human consent is essential. Research mestilah voluntary dan memerlukan consent daripada orang yang kita kaji. Eksperimen tu mestilah beneficial kepada society. Hasil daripada eksperimen tu mestilah justify kenapa eksperimen itu dibuat. Avoidance of unnecessary physical and mental suffering, tidak boleh menyebabkan kematian, perlu minimaskan risk kepada participant, right? Mesti menyediakan facilities yang protect participant. Kajian mesti dilakukan oleh orang-orang yang layak sahaja. Subjek atau responden boleh menarik diri bila-bila masa. Right. Dan kajian mesti dihentikan jika ia melibatkan kesakitan atau ketidakselesaan, juga kematian kepada subjek. Right. Jadi ini jadi asas kepada kod etika yang kita pakai sekarang. Right. Sama juga mungkin kajiannya lebih saintifik, tapi kajian sains sosial pun juga menggunakan kod yang sama juga, sebab dia boleh juga digunakan. Okay. So kemudian in 1964 ialah Helsinki Declaration, dia adopted di WA General Assembly di Helsinki. Dan ini lebih kepada sign untuk sign, dan kita gunakan this Helsinki Declaration sebagai dokumen etika yang utama, right? Apa-apa kajian yang melibatkan human subject, right? So tak apalah, ini boleh skip. Tapi kita ada Bellman report. Nanti I boleh share lah. Just if you want to nak tahu lebih lanjut, then you can just read this report. Okay, so in 2018, European Commission mengeluarkan the Ethics in Social Science and Humanities Research, right? Kita dapati bahawa social science research juga ada kadang-kadang memerlukan pengurusan ethics ni, right? So dia punya code of conduct pada masa tu, ketika kita melakukan research dan sebagai seorang yang akan menguruskan atau meluluskan research, kita kena fikirkan perkara ini, right? Satu, kajian tersebut mestilah respect human dignity dan integrity. In a way, kalau kita melihat eksperimen atau kajian yang berbentuk observation atau kajian yang berbentuk questionnaire dan sebagainya, dia mesti respect human dignity dan integrity. Contohnya, soalan-soalan itu tidak boleh memalukan, atau soalan-soalan tidak menjatuhkan air muka dia, atau kita tak boleh buat observation dekat toilet dan sebagainya, atau kita buat observation tanpa pengetahuan subjek dan sebagainya, tak boleh dilakukan.
subjek mesti tahu bahawa dia sedang dikaji, right? Mestilah memastikan honesty dan transparansi terhadap participant. Dia perlu tahu apa yang kita nak tahu dan sebagainya secara bertulis. Kita mesti respect individual autonomy, obtaining free and informed consent as well as assent. Right. So assent tu adalah apa ni dia panggil we get the what you call consent from those who cannot give consent, right? Maksudnya adalah mungkin kanak-kanak di bawah 7 tahun atau orang apa ni ataupun yang mempunyai masalah pembelajaran dan sebagainya, yang mereka tidak boleh memberi consent. Kita mesti meminta assent lah, atau dia punya penjaga kena beli dia punya kena bagi autonomi kena bagi kelulusan, right, untuk dijadikan dibuat research, right. Protecting vulnerable individual, boleh buat research dengan vulnerable individuals, tapi kita kena protect dia. Semua dapatan adalah asasnya private dan confidential. Promoting justice and inclusiveness, minimizing harm, sharing the benefit with disadvantaged population, respecting and protecting the environment for future generation. So the code of conduct, ethics for social science dengan pure science atau medicine dan sebagainya adalah sama sebenarnya, right? Okay, so bila kita kata we have to respect individual as an autonomous agent. Autonomous ni maksudnya agent bebas, mereka boleh membuat pilihan mereka sendiri, right? Jika responden atau jika subjek itu adalah dipanggil autonomous agent. Autonomous agent tu dia mampu untuk membuat keputusan sendiri. Kita perlukan dapat consent, alright. So dalam consent letter tu atau dalam ethics, dalam borang ethics tu mesti ada 3 elemen ni, alright. Satu, segala information tentang kajian itu mestilah ditulis dengan jelas dalam ini kalau kita go through kita punya research ni lah, kita punya borang kaji selidik dan sebagainya, dia punya cover letter dan sebagainya, right. Dia tidak boleh guna bahasa saintifik, tak boleh guna bahasa-bahasa yang dia tidak faham, dia hanya boleh guna layman term. Contohnya dalam pengurusan kita ada banyak terma-terma yang mungkin orang tak faham dan sebagainya. Kita cuba ubah terma tersebut supaya mereka they would understand, right, in the form dan also in the consent form, in the apa dipanggil cover letter, and also in the questionnaire itself, right. Dan juga on the questions that you're going to ask in your protocol, right, mestilah difahami dalam layman term. Jangan gunakan bahasa-bahasa saintifik. Dan yang menyebabkan dia akan comprehend lah, faham dengan apa yang dikehendaki dan faham dengan apa yang perlu mereka lakukan sebagai subjek, alright. Ketiga, semua research tidak boleh ada secara paksaan, no coercion. Dia mestilah voluntary, right. Dan voluntary ni mesti diletakkan dalam cover letter bahawa research ini adalah voluntary sahaja, right. Atau kamu boleh tambah ayat, mereka boleh tarik diri bila-bila masa. Kalau kita boleh macam tu kan, kadang-kadang dia tak nak buat. Kita just cakap lah ini researchnya adalah voluntary, right. Dia mesti jelas dalam permohonan, dalam borang kaji selidik tersebut. Saya cakap ni bagi pihak dua orang lah yang akan memohon ethics dan juga yang akan meluluskan ethics tersebut, alright. Kita akan lihat dua semua perkara ni. Okay. Assent pula, respecting children as an autonomous agent, alright. So assent ini adalah kita apa ni minta kebenaran daripada minor yang tidak boleh memberi legal consent to participate dalam apa-apa
apa jenis research sekalipun, right? Dan dia in a way dia memerlukan kelulusan daripada penjaga. Ascent tu memerlukan kelulusan daripada penjaga. Dia melibatkan kanak-kanak yang berumur 7 hingga 17 tahun, right? Jika kita punya subjek atau responden mempunyai pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, tadika dan sebagainya, kita mesti dapat accent. Yang ini yang selalu saya tengok orang langgar. Bila mereka buat kajian di sekolah, mereka terus pergi ke sekolah and dapatkan maklumat dan sebagainya tanpa sebelum itu memberi surat untuk meminta daripada dia punya legal guardian ataupun dia panggil dia punya legally accepted representative untuk menandatangani the accent letter, right? Which is wrong lah, salah, right? So jika kajian melibatkan kanak-kanak di bawah 17 tahun hingga 7 tahun, mesti dapat this accent, kena kepilkan sekali the accent letter, right? Okay. So kategori ketiga adalah di vulnerable group. Yang ini kalau ada vulnerable group, dia tidak boleh jadi minimal risk dah. Dia akan jadi automatic more than minimal risk, yang mana fakulti atau fakulti research ethics committee dan juga branch research ethics committee tidak boleh menguruskan permohonan ethics ini. Dia mesti melalui RMC. Alright, so group of individual that have that what you call that falls under this category, contohnya adalah refugees. Alright, walaupun kita kata ini adalah research dilakukan oleh pelajar undergrad, alright, yang melibatkan refugees, tak boleh melalui FBREC, mesti melalui RMC. Alright, so ini adalah vulnerable group irregular migrants, migrants yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ataupun migrant yang parti secara haram, sex worker, people with cognitive impairment, maksudnya ada mental disability, right? Yang tidak boleh, inilah mental disability lah, dissident, right? Dissident tu tak ingat saya dah apa. Nanti kita tengoklah, kita cek dalam kamus. Traumatized people, people at risk of re-traumatization. Contohnya mangsa kebakaran. Kita tanya dia pasal soalan-soalan yang menyebabkan trauma, dia akan kembali. Atau mangsa colek atau mangsa whatever lah, atau kita pergi kat rumah kanak-kanak kat rumah perlindungan, kita nak tanya dia pula episod kemalangan, episod kehidupan yang dia hadapi yang lampau yang menyebabkan dia akan re-traumatize dan sebagainya. People with dependent relationship with the researcher, right? So these are all vulnerable groups. They required specifically considered protection, right? Bukan tak boleh buat research, tapi dia punya permohonan tu perlu dibuat dengan betul dan perlu disemak oleh orang-orang yang betul-betul terlatih. Dalam konteks ni, kalau kita research yang berkaitan dengan vulnerable group, kita kena minta ke RMC. Okay. Right. Why is research ethics important? Okay, I think ini semua orang dah tahu lah kan. Saya go very fast because kita nak respect orang, right? Kita nak sure that it's safe,
Alright, kita we want to show that all maklumat disampaikan dengan jelas kepada subjek. Alright, dia adalah common standard, semua orang buat. Jadi kita kata kalau yang buat, kita membuatlah. Alright, lepas tu it is a norm in the research activity. Sekarang semua universiti atau semua tempat atau semua pusat kajian dan sebagainya telah menjalankannya. Satu adalah untuk respect the subject, untuk menyelamatkan subjek, alright. Kedua adalah untuk menyelamatkan penyelidik sekali, alright. Ketiga adalah untuk menyelamatkan institusi penyelidikan daripada kena saman, daripada kena atau contohnya kalau kita buat research tiba-tiba orang saman kita dan sebagainya, kita dah ada backup, universiti dah kaji dan sebagainya. There's nothing wrong with this research because dia telah melalui research ethics dan sebagainya. So to protect everyone dalam the research environment, right? Okay, di UiTM kita ada garis panduan dan pelaksanaan etika pendidikan yang melibatkan manusia. Jadi kita gunakan versi 1.0 2019. Ini boleh minta dekat Dila RMC jika nak baca dengan lebih lanjut. Okay. Project requiring ethic approval. So basically yang melibatkan human participant, use of human product, animal participant, dan study that potentially impact human participant. In a way, kita dapati bahawa research yang melibatkan manusia, binatang dan juga produk yang berkaitan dengan manusia dan binatang memerlukan ethics approval. Okay. Ada khusus yang let's say mereka melibatkan organisasi ada orang dalam itu, so dia juga maksud dia melibatkan approval. Okay. Contohnya kalau dalam BCA, dia ada banyak kajian yang mana mereka tidak akan jumpa orang langsung. Right? Mereka akan buat desk atau desk research, SLR dan sebagainya yang melibatkan data-data yang telah diprint. Contohnya macam annual yearbook atau dia panggil dia panggil buku laporan tahunan tu, and then dia kata bahawa ini kami hanya buat research berdasarkan pada laporan tahunan, jadi tidak melibatkan human being, so we do not need to feel the research ethics. Tidak betul, sebab company itu adalah milik orang, ada orang kerja kat sana dan kita perlu menjaga dia punya air muka dan sebagainya. So dia bukanlah semudah itu untuk mengatakan bahawa research itu tidak melibatkan etika atau melibatkan risk dan sebagainya, right? Sebab itulah kita perlu nilai, right? Jika borang tu kata bahawa kami akan membuat kajian terhadap laporan tahunan, kami tidak, dia janji dalam research ethic tu kami tidak akan membongkar apa-apa nama company, maklumat-maklumat tersebut tidak sensitif. Jika mereka boleh buktikan semua tu, baru kita boleh jatuhkan di bawah under less than the minimal risk atau tiada risk, dan yang mana membolehkan mereka untuk tidak mengisi borang etika, alright. Tetapi kalau tiada janji-janji berikut, maksudnya kita akan sebut nama company. Contohnya kita sebut nama Petronas, kita sebut nama Shell dan sebagainya dalam kita punya research, that falls under minimal risk ataupun berisiko, mesti isi borang ethics, right? That one kita boleh tak punya lah. Okay. The objective of the REC adalah to examine ethical issues, to ensure that all project conducted in UiTMs are in compliance with the code of ethics yang saya terangkan tadi. Also to protect the right and well-being of the subject, of the participant. Okay, so now kita akan cerita pasal research ethics application in UiTM lah. So siapa yang perlu apply sekarang dalam konteksnya apa saja research di UiTM melibatkan staff, melibatkan pelajar postgraduate, juga melibatkan pelajar undergraduate, right? UG.
bila UG itu termasuklah diploma atau dengan kata lain semua di bawah payung UiTM mesti mendapatkan REC approval before data collection. Right? Bukan sebelum bukan proposal, bukan nak semasa nak submit research sebelum pergi ke data collection. Right. So bila kita kata sebelum data collection tu, kalau kita nak buat data collection minggu depan, kita baru nak apply, tak ada, bukan. Dia sekurang-kurangnya ada lompat 1 bulan. Alright. So kalau kata kita nak bulan March, kita kena apply bulan Januari. Right? Sebab dia ada punya research ethic tu, dia punya ada time frame untuk kelulusan dan sebagainya. Tempoh untuk pelajar hantar 7 hari, tempoh untuk diluluskan 14 hari, tempoh untuk direkod dan dipulangkan 4 hari, 7 hari dan sebagainya. So dia ada langkau 1 bulan, right? Kita kena always fikir this 4 weeks atau this 4 week grace period lah sebelum kamu diluluskan, right? Jadi kalau kita nak setiap kali kita nak kata kita research nak buat bulan Mac, kita apply bulan Januari. Kita nak buat research bulan Jun, kita mesti apply bulan April. Alright, lebih awal. Jadi kalau kita rancang pelajar akan buat data collection buka semester ni bulan 9, kita kena apply bulan 7. Maksudnya dia kalau semasa AM 555, dia kena apply masa dia buat ADM 511 semasa proposal tu, right? Kalau tidak nanti dia masuk, nanti tak sempat dia nak buat research, nak tunggu approval dan sebagainya. Jelas tak yang itu? Timing dia? Faham, Doktor. Okay. Requirement ini adalah semula siapa semua UiTM conducting research on human. Dan juga research dari luar yang nak buat research di UiTM, mereka juga perlukan dapatkan ethics juga. Okey, setengah jenis research, contohnya kita nak buat research di Ministry of Education, maksudnya kita nak buat research mengenai cikgu. Kita nak buat research mengenai pelajar, correct? Yang mana kita perlu pergi ke sekolah, ataupun kita nak buat research tentang pesakit, yang mana kita perlu pergi ke hospital, ataupun tadika, preschool, nurseries dan sebagainya. Dia kena apply 2 ethics, satu di UiTM dan juga di kementerian. Contohnya kalau yang melibatkan hospital, kita kena apply di MREC, Medical Research and Ethics Committee. Yang ini betul-betul lama proses dia, 5-6 bulan tak dapat etik lagi. Jadi kalau ada pelajar kita yang nak buat medical research dan sebagainya, research yang melibatkan hospital, yang mana data tu perlu dapat di hospital dan sebagainya, kita kena ingatkan dia bahawa proses ini perlu dilakukan dengan awal, right? Mesti dilakukan dengan awal. Sama juga dengan kita lah, kalau kita bercadang untuk buat research yang melibatkan harta atau aset-aset government ni, kita perlu melihat juga, mengambil kira apakah keperluan ethics yang diperlukan di sana, right? We need to know that, right? Okay, so sekarang bila kita meluluskan etika, right, ataupun bila kita ingin mendapat kelulusan etika, right, dia akan ada beberapa kategori. Satu adalah minimal research. Okay, jika dia adalah minimal research, kita hanya perlu isi borang saja. Tidak perlu present kepada mana-mana jawatan kuasa apa yang kita akan lakukan, right? Bila kita kata minimal research, dia adalah satu kebiasaan. Maksudnya adalah
responden atau subjek akan melalui kehidupan dia seperti biasa, takkan mengubah cara hidup dia dan sebagainya. Alright? Uh, dan uh, dan more than minimal risk ialah jika ada harm yang luar biasa akan berlaku kepada subjek atau responden. Contohnya, kalau social science melalui kuesioner, soalan-soalan tu adalah sensitif, very sensitive, right? Contoh, kita nak tanya dia pasal tabiat merokok, right? Kita nak tanya dia pasal sejarah pengambilan dadah, atau kita nak tanya dia tentang ada soalan tu tanya, adakah anda minum dia minum adakah anda minum arak? Okey, itu adalah soalan yang biasa, alright? Adakah anda minum arak? Itu adalah soalan biasa. Lepas tu berapa banyakkah berapa kalikah anda minum arak sehari? Itu dah jadi luar biasa dah. Itu dah jadi luar biasa. So sebab dia mungkin melibatkan apa ni, dia panggil dia rasa malu dan sebagainya. Lepas tu studies on vulnerable group, studies yang akan dibuat dalam keadaan yang tidak stabil, right? Maksudnya unsettling situation yang mana study tu perlu dibuat di penjara. Misalnya kamu kena pergi penjara, atau kamu kena pergi pusat perlindungan kanak-kanak atau rumah kanak-kanak nakal dan sebagainya kan, yang bahaya dan sebagainya. Itu more than minimal risk. Involve non-standard methodologies, contohnya physical, strenuous exercise perlu dilakukan, physical activity perlu dilakukan dan sebagainya. That's more than minimal risk. Present risk to personal safety, and also where there is a possibility that research may be distressing, right? Atau menyebabkan responden itu tidak selesa. Okay, so ini adalah more than minimal risk. Jika dia more than minimal risk, dia perlukan presentation, right? So bila the committee melihat dan menjatuhkan bahawa research ini adalah more than minimal risk, pemohon perlu dipanggil untuk membuat presentation, right? Untuk memberi penerangan dan sebagainya, apa research tu, kenapa research tu diperlukan dan sebagainya. Dia tidaklah kita kata bahawa kita tidak benarkan research itu dibuat. Ada setengah orang kata kenapalah ada semua ni menghalang kreativiti lah, tak boleh buat research lah. No one says that. You want to do research, you can do it, alright? But you must ensure the safety of everyone, especially ourselves, right? The university, and we must respect the subject. Okay, kita mesti respect the subject. Okay, but what type of research you want to do, you can do it, but take all the precautionary actions to ensure that research is being done ethically. Okay, so example of research yang melibatkan more than minimal risk. Kalau kita, kita buat research yang involve vulnerable group yang saya cakap tadi, orang cacat dan sebagainya lah, ataupun yang unable to give consent, umur 7 hingga 17 tahun, right? Kita perlu dikategorikan more than minimal risk. Jika dia melibatkan humans, social science research yang melibatkan kanak-kanak bawah 7 tahun, tidak dibenarkan sama sekali. Kalau nak apply juga, dia automatik dia akan jadi more than minimal risk lah, sebab mereka langsung tak boleh beri SN. Research involving sensitive topics, research involving potentially sensitive topics, contohnya participant sexual illegal behavior, intrusive intervention, data collection such as estimation of substance, kita suruh dia makan ubat, atau kita suruh dia ambil some sort of food dan sebagainya. Macam kita nak buat Pepsi Coke, macam contohnya kita nak buat kajian tentang mana lebih sedap, Pepsi atau Coke, alright? Melibatkan dia mengambil something, right? And then dia more than minimal risk, right?
research where the safety of researcher may be questioned. Contohnya kita tanya soalan yang menyebabkan kita mungkin dipukul, right? Ataupun kita mungkin dimarahi dan sebagainya. Juga minimal dan minimal risk. Research involving respondents through the internet where visual images are used and where sensitive issues are discussed, right? Research where biological samples are collected or medical imaging technology are used, right? So all these are just example of minimal risk research. Maksudnya ada banyak lagi research yang mungkin fall under this more than minimal risk. Okay, alright. Do I still have time? Alright. So sebagai pemohon dan juga sebagai orang yang akan memberi kelulusan, kita ada 3 jenis kategori of review. Full board adalah jika dia dikategori sebagai more than minimal risk dan memerlukan presentation at the RDC meeting, sama ada di peringkat fakulti ataupun di peringkat RMC. Minimal risk adalah for undergraduate, postgraduate in UiTM yang researchnya tidak melibatkan perkara-perkara yang boleh menjadikan dia more than minimal risk, dan ia boleh dipercepatkan proses dia dan exempted. Ada kajian-kajian yang does not require REC review, tetapi dia perlu hantar REC application, right? Dia tidak perlukan review, maksudnya bukan tak payah hantar application, mesti hantar application. So maksudnya justification atau justifikasi bahawa sama ada dia perlu exempted atau minimal risk atau full board bukan researcher yang buat, tetapi adalah orang yang akan menyemak ataupun yang akan memberi kelulusan. Jadi apa-apa research sekalipun, walaupun se-confident mana kita rasa bahawa research ini tidak melibat etika, mesti kita hantar. We are not the one yang terbaik untuk membuat keputusan tersebut, sama ada betika atau tidak. Someone else have to look at it, the second eye ataupun the view of others are important in this case, right? Contoh kamu kata ini adalah research yang tidak melibatkan human, tidak melibatkan kesakitan. Saya rasa bahawa saya tidak akan mengwar-warkan atau share any detail. Saya dah berjanji saya tak akan tulis nama syarikat dalam research tersebut. Okay, and then kamu exam di research atau kamu tak hantar, so it's wrong. Tapi kalau kamu nak buat research SLR dia lain. SLR adalah you get data from a published journal. Most probably that journal atau those article has gone through what we call an ethic review committee dan kelulusan etik dan sebagainya. So SLR tu dibenarkanlah. SLR tu tak dikira sebagai research lah. Kamu lebih kepada it's more of a exercise of compiling other researchers information, right? SLR tak consider. Tetapi kalau nak tengok di what we call annual report dan sebagainya of other companies, ataupun nak buka data-data atau cabinet information atau buka file di mana-mana kementerian atau organisasi, right? Kita nak buka dia punya file dan sebagainya, itu adalah ada risiko, mesti melalui REC, and then kita REC akan decide sama dia perlu exempted atau minimal risk atau full board. Okay. Okay, so now kita akan tengok lagi tak? I continue Ni sekarang dekat overview FREC. Okay, overview of FSPPP Faculty Ethics Review Committee. Alright, so dia punya nama ni, tengok dia lah FREC, right? Faculty Research Ethics Committee.
Kalau dia REC adalah kepunyaan RMC. Remember, REC adalah untuk staff, untuk pelajar postgraduate secara secara research, right? Masters by research and of course PhD, mesti melalui RMC, tidak boleh melalui fakulti, right? Fakulti hanya melibatkan pelajar-pelajar undergraduate, right? Termasuklah diploma ke, kalau kita ada sijil dan sebagainya nak buat research, mesti melalui REC, FREC, dan juga masters by dissertation. Maksudnya dia panggil masters by coursework, right? Dia hanya buat project paper dan sebagainya, dissertation kan. Itu akan melalui FREC. Okay. Dia melibatkan pensyarah-pensyarah di Seremban dan Shah Alam saja, sebab kita di bawah fakulti. Right? So kalau ini saya harap dapat penjelasan daripada Ramlan, kami tak tahu lagi macam mana prosesnya, nanti mungkin Ramlan boleh tolong saya. Memandangkan kita semua berada di cawangan, so Shah Alam tak boleh luluskan. Alright? Yang luluskan adalah BREC, Branch Research Ethics Committee, right? Ini saya minta Dr. Ramlan jelaskan ya nanti dengan minta penjelasan dengan cawangan ya, sama ada diluluskan oleh FREC atau BREC, right? Tapi prosesnya sama je, prosesnya itu proses dulu ya. Itu kemudianlah kita tak tahu sama ada diluluskan di Seremban atau diluluskan di Cawangan, sebab di Cawangan juga mereka ada dia punya dia ada research committee, right? Kecuali di Seremban kami ada kita ada cara untuk mempercepatkan proses, itu sajalah, right? Mungkin kita kalau kita kena tengok yang itu ya Lan ya, Ramlan ya, Doktor. Ya boleh dah. Sebab ya dia orang ada yang buat kajian tu, ada yang dia buat di Kelantan dan buat di Pahang. So dia kena clear cut kat situ nanti kan. Tapi nanti saya bincang dengan ya, wakil Kelantan dan Pahang nanti. Betul. Yalah, sebab di Raup Pahang misalnya dia ada branch research ethics committee. Di Kelantan pun ada bahawa Dr. Sherina kan dia ada dia punya branch research ethics committee. Jadi kita kita kena jelas sama ada kita boleh luluskan kajian pelajar walaupun dia pelajar FSPP tapi dia letak di branch. So kita jelas yang mana siapa yang nak luluskan, fakulti atau branch ya. Which research committee. Right? So but that one ialah tapi buat semua sama je, jangan risau. Right. Okay. Scope of the FREC dan juga BRC adalah untuk review all the ethics application, sama ada dia, and then untuk categorizekan sama ada dia minimal risk atau more than minimal risk. Okay, seperti yang saya cakap tadi, right? Berdasarkan kepada di risk classification section FBRC. So F tu adalah faculty, B tu adalah branch, right? Next, okay. Di FSP Shah Alam Seremban kita dah ada dia punya kalau di Cawangan ya, kalau STP Cawangan nak buka dia punya komiti sendiri, adalah cara dia, right? Kita kena ada chairman, kita kena ada deputy chairman dan sebagainya. Deputy chairman ni selalu adalah dekan ataupun dalam konteks ni di Cawangan adalah rektor, right? Yang ini saya nak cerita dia punya function tu lah, apa yang mereka ada dalam ni. Lepas tu kita ada this thing called associate members. Associate members adalah ahli yang dilantik oleh RMC. Alright? Kalau dulu, jika seorang hantar application ke RMC, so application tu akan dihantar kepada associate members atau kita panggil AM
AM ni akan menilai, lepas tu akan menasihati RMC sama ada research ini boleh dilakukan atau tidak. Okey. Associate member dulu adalah attached dengan RMC. Right? Dia attached dengan RMC. Sekarang RMC telah melantik associate members yang attached dengan fakulti. Right? Meaning to say that these AM, associate members, boleh melakukan tugas-tugas RMC di fakulti. Okey. Di Cawangan, di Raup, di Kelantan ada associate members dia. Jadi kita perlu tahu siapa associate members dia. Alright. Kalau di Seremban dan Shah Alam, kita ada 4 orang, iaitu saya, Dr. Fuad, Puan Nori dan juga Encik Abbas. Kami adalah AM, associate members. Right. So mana-mana pendidikan perlu melalui kami. Selepas dinilai, kami akan nilai untuk diberi kelulusan etik ni, ya. Right? Tanpa melibatkan kelulusan daripada RMC. Okey. Mungkin later on kita boleh juga latih, ya, AM beri jika let's say for example RMC nak tambah lagi associate member ni, mungkin Cawangan boleh hantar juga nama untuk pergi kursus sebagai associate members ni. Okay, so kita pergi okay, this the form, right? Kita boleh klik ke ni? Okay, berbanding dengan REC form, kita ada 5 form, right, REC. Tetapi kalau di FREC atau branch, kita ada 4 form saja, right? Yang mana dalam kebanyakan research kita hanya isi 2 form saja. FERC 1, application form, FRC 2, participant information sheet form. Kalau research kita isi 2 form ni, FRC 1 dan FRC 2, kita boleh yakinlah bahawa ini adalah minimal risk. Alright, kita yakin bahawa dia minimal risk, alright, sebab dia tidak melibatkan assent form, right? Assent tu salah, form 3, alright. Jika kita rasa research kita ni tidak perlu what we call ethics review committee, kita isi FERC 4, right? So kita isi FERC 1 dan juga kita isi FERC 4 saja, right? Okay. Yang FERC 9 dan FERC 9 ini adalah apa dipanggil? Orang yang AM atau dipanggil di associate members yang akan isi lah, dan ataupun the reviewer akan isi untuk meluluskan permohonan. Okay. So borang-borang dah pernah nampak ke borang-borang ni? Pernah tengok tak? Pernah, Doktor. Dr. Ramlan dah bagi hari. Ada email kan? Dr. Ramlan dah kepikan. Okey, Dr. Ramlan ada tunjuk cara nak isi dan sebagainya tak? Belum lagi, Doktor. Belum. Oh, ini nak tunjuk kata nak isinya, ya? Tunjukkan ni. Sekejap, ya. Sekarang apa yang keluar, ya? Apa yang words tu keluar tak? Ini sharing PowerPoint. Sekarang masih dekat PowerPoint yang form. List Oh, form. saya share words tak keluar, ya? Belum lagi. Dia macam depan website ni macam tak pandai sangat. Kejap, saya stop sharing dulu. Hold on. Stop sharing.
3, 4, 2, 1. Okey. Kalau Microsoft Word dia boleh ubah. Okey, sekarang apa yang kamu nampak? keluar Microsoft keluar Word. ada apa, tapi sekarang yang for exemption punya Word. Microsoft Word lain pula. Microsoft Word kena show satu-satu . Saya tak pernah pakai Webex ni, sorry ya. Macam nak share the whole window. Kita tekan apa? Dekat Share screen . Kalau saya share screen dia keluar semua . ada keluar semua. Tapi dia macam bertindan-tindan sikit lah kan. Okey, so sekarang nampak FERC BRC 1. Nampak. Okey. So as I said, kita ada 4 form. Kita ada form 1 application form, form 2 adalah participation information. Kemudian ada form 3 assent form dan form 4 adalah exemption. Okey. Yang mana usually kita akan isi 2 form sajalah, FRC 1 dan FRC 2. Right, ini adalah untuk undergraduate ya. Nampak borang permohonan kelulusan etika bagi pelajar sarjana muda dan pasca siswaza kerja khusus. Right. Jadi sebagai pemohon dan juga orang yang akan meneruskan permohonan, make sure that tidak ada satu detail pun tidak diisi. Tak boleh tinggal langsung apa-apa maklumat kosong. Right, dalam borang ni, semua borang tak boleh ada kosong. Contohnya macam dia tak isi yang ini, atau dia tak isi yang ini, research design, ataupun even simple thing. For example, mereka tidak tanda salah satu daripada ini, right? Tak boleh. Dia tidak ada part yang boleh dibiarkan kosong. Semua part mesti diisi, right? Contoh ada ethical issues. Ada any other ethical issues not stated in the checklist. And then kamu rasa macam tak berkaitan lah, kosongkan. Tak boleh. Kalau no, kata no. Kata yes, right? Tak boleh. Semua borang ethics tidak boleh dibiarkan kosong, right? Okay. Kejap. Boleh bagi saya 1 minit tak? 2 minit. Pergi toilet sekejap. Sekejap Okey, Doktor.
Alright. Okay, let's continue. Okay, ini seperti biasa lah ya. Title of research project, tajuk pendidikan, practice kami, right? Our practice ialah kita perlukan dua bahasa, right? Kenapa ada research yang memerlukan dua bahasa, termasuklah dalam borang permohonan dan juga dalam dia punya apa dia panggil questionnaire. Jika kita punya responden atau subjek kita tu boleh bercakap dua bahasa, right? Contohnya kita nak tanya di apa ni masyarakat umum, sebab kita tak tahu ada yang boleh cakap ada yang boleh cakap bahasa Melayu, ada yang tak boleh cakap bahasa Melayu. So kajian tersebut memerlukan questionnaire dua bahasa. Jadi borang permohonan pun perlu dah dua bahasa. Alright. Tetapi kalau kita yakin bahawa research tersebut hanya melibatkan satu bangsa yang hanya boleh cakap satu bahasa saja. Alright. Contohnya kita nak tanya contoh sajalah kita nak tanya pembuat wow di Kelantan, right? Cukuplah kita buat satu bahasa saja, right? Kita nak buat interview protokol atau questionnaire pembuat wow, kita tahulah memang mereka selesa cakap dalam bahasa Melayu. Tak payahlah kita buat questionnaire dalam bahasa Inggeris, right? Dia akan waste our time. Tetapi research kena dalam bahasa Inggeris lah, of course. Okay. Dan sebagainya. Okay. Name of student, name of supervisors, branch dan atau academic ni, sama ada dia undergraduate atau postgraduate. Perlukah MRC? Remember macam mana kita nak tentukan research ethics committee luar? Kalau dia melibatkan pelajar sekolah, universiti atau apa-apa aset kerajaan yang mana mereka adalah staf dalam jabatan kerajaan khas dan sebagainya. Contohnya macam medical officer dan sebagainya mesti isi dapat kelulusan luar. Right? So kalau ada kata ya, tidak, apakah nama external committee? So yang ini pun tak boleh tinggalkan kosong. Ini pun sama research funding, ada grant ke atau tidak. Kalau ada buanglah no ni ya, atau you just cancel lah dan sebagainya. Right? If yes, isi. Kemudian kita decide selama ada dia berbentuk interview atau focus group discussion, questionnaire, action research, observation, case study, intervention study dan sebagainya. Right? Okay, kalau dia secondary data analysis dia kadang-kadang research yang berbentuk secondary data analysis pun boleh bersifat more minimal risk atau more than minimal risk, right? Sebab jika dia melibatkan nama institusi tersebut, right? Okay. And then kita mesti ada dia punya background of research, ada problem statement, and reference kena make sure that our reference ada dalam background dan problem statement. Alright? Kalau ada citation yang tidak tulis dalam reference, kita pulangkan. Alright? Kita sudah betulkan. Ataupun kalau ada dalam reference tidak ada dalam the background juga kita pulangkan, so dia betulkan. Alright, kita sebagai komiti kita tak akan betulkan, kita tak akan cuba untuk betulkan dan sebagainya. Kita ada sebab nanti masa akan, sebab kita ada banyak permohonan, jadi kita tak ada masa, jadi kita akan pulangkan terus. Apa sedikit kesalahan pun kita akan terus pulangkan, and then buat nota, and then kamu kena perbetulkan sendiri. Alright, kami tak akan cuba perbetulkan langsung. Alright, so make sure that bahawa the references is there. If it's cited, be reference. Kalau it is there in the reference, it must be cited in the background atau in the problem statement. Apakah the research objective? Kita nak tengok research objective ni sama ada dia you know how to do the research question objective kan. Okay, what is the expected benefit? Mungkin contoh nanti boleh minta daripada Dr. Lan lah, mungkin Dr. Lan boleh bagi contoh yang bagus, tapi inilah, tapi confidential lah kan. Date of research commencement and
Okey. Ini kita letak tempoh pendidikan lah tersebut dalam AM. Kalau AM 555 kan dia daripada apa? Daripada September to what date? Let's say January. Kita letaklah September to January 2020, 2022, 23. Lepas tu expected date of initial collection ni yang saya kata at least 2 months atau maksudnya dalam langkau 1 bulan lah. Kalau kita nak buat research tu on March, kita kena form ni mesti dihantar pada bulan Januari. So kita tulislah kat sini March, maksudnya kita nak hantar borang, kita nak buat research on March, borang ni mesti dihantar pada bulan Januari permohonan ni. Okay. Location of research, research design, methodology, alright. Inclusion criteria, siapa yang who are your subject, dan exclusion criteria, who will not be your subject, right? Contohnya katalah bahawa subjek kita adalah orang awam ataupun pelajar-pelajar di Fakulti Sains Pentadbiran. Exclusion criteria adalah pelajar-pelajar bukan Fakulti Sains Pentadbiran, right? Okay, sample size, research flowchart. Okay, understand kalau flowchart tu, how do you understand flowchart? Macam mana rupa flowchart? Dia ada, dia ada action dan sebagainya, dia ada end, ada stop dan sebagainya. Dia ada macam-macam jenis flowchart. Kalau point form, kalau bentuk masukkan catagan, Gantt chart dan sebagainya, itu bukan flowchart. Ada orang dia akan masukkan bentuk point. Okay, satu, tulis proposal. Dua, send for analysis. Ini bukan flowchart tak pernah kita tak pernah tengok belajar flowchart macam ni, tapi ada juga yang hantar macam ni. This is not flowchart. Ataupun dia hantar, dia letaknya Gantt chart. Gantt chart tu flowchart ke? Bukan. Flowchart is flowchart. So put the flowchart here, right? Bentuk macam mana, next apa, then apa dan sebagainya, ada bentuk kotak-kotak tu kan. Put it here. Okay. Statistical analysis. How are you going to analyze this? Bukan, okay, SPSS 2.6. Ini bukan statistical analysis. Ini adalah statistical application atau software. Right? Cakaplah correlation ke, regression ke, using SPSS ke, dan sebagainya. Smart PL, apa dipanggil partial list, PLS regression, gunakan smart PLS ke dan sebagainya. Itu baru statistical analysis, right? Tulis SPSS 2.5. Memang hidup lah, itu bukan analisis namanya, itu adalah apps. Lepas tu yang lain, kalau tidak maklumat tu tak ada, tulis NA. Jangan biar kosong. Borang ethics tidak boleh dibiarkan kosong. Right? Dia mesti tulis. Kalau not available lah. Alright, see. Okay. Ini to be completed by the member pula, the following members. Alright. Student, the supervisors, the co-researcher dan sebagainya. And then the research risk classification. Ada participant under 18 years old. Kat sini mestilah no. Right? Kalau kamu letak yes, kita kena isi borang yang ini, FRC 3. Right? Kita kena ada FRC 3. Right? Kalau kita letak yes kat situ. Kalau tidak, kita letak no. Right? Semua ni kena no. Semua ni kena no. Baru dia akan jadi minimal risk. Kalau ada satu sahaja yes, kalau ada satu saja yes, sama ada ini, satu saja, sama ada ini, kalau lebih banyak inilah, kalau ada ini,
automatic dia jadi more than minimal risk. So kena isi borang yang sorry, kita akan nilai sebagai more than minimal risk, right? Atau mungkin kita panggil atau tidak untuk buat presentation. Okay. Right. So apa yang soalan dia keluar tu adalah adakah dia variable group, adakah patient in terminal care. Okay, terminal care ini mesti kena ada MREC. Right? Sebab ini adalah sakit hospital. This participant unable to incapable of giving consent, right? Contohnya dia bawah 17 tahun, alright? 7 hingga 17 tahun. Okay, so ini mungkin kita beri kalau dia bawah 7 tahun, less than 7 years old, ini memang fakulti tak boleh luluskan langsung. Ini mesti melalui RMC, right? Ada possibly get any form of enablement. Kalau kamu bagi dia hadiah, contohnya yes, kamu kata yes, letaklah sini RM10 food voucher. Mungkin ini tak banyak sangat, ini okey lah, macam tu okey kita lulus, tapi dia letak kat sini lah, right? Tapi dia automatic jadi more than minimal risk lah, because some sort of upah telah diberi. Does data collected have a potential cause of creating discomfort? Okay. Dan sama, ini sama lah yang saya terang-terang tadi tu. Benda-benda yang saya cakap tadi semua ada kat sini. So bacalah elok-elok. Once you letak dalam kotak no, kamu selamat. Once you letak dalam kotak yes, mesti ada description. Wajib ada description. Right. So yang ini ada participant not athletes or patient with chronic illness, right? Ya, ini macam pelik sikit. Ini daripada RMC lah. Ada participants non-athletes or patient with chronic illness, right? Ada peserta bukan atlet atau bukan atlet atau pesakit dengan penyakit kita kata no lah, right? Okay, dan seterusnya. Kemudian isi checklist ni. Checklist ni mesti ada applicant checklist. Make sure kalau ada, have you presented the proposal department, alright, yes atau no, alright. Have you completed the FFC 1, have you completed the RT2, have you spoiled check application form, ini semua kena yes, right. Kemudian signed by the applicants and supervisor. Lepas tu ethics committee akan go through and tentukan sama ada minimal risk atau more than minimal risk. Okay. Lepas tu di research coordinator akan bubuh sign kat sini. Okay. So bila kamu dah hantar borang ni, okay, kalau dia macam saya cakap tadi lah, kita hantar, kalau this form yang kita hantar, tetapi kalau kita rasa kita nak exempted, kita hantar form 4, right? Kita yakinlah, right, bahawa ini adalah will be exempted, kita hantar form 4, right? Same thing, kalau form 4 exemption ni banyak sikit lah cerita dia. Kita nak yakinkan pada orang bahawa these are exempted dan sebagainya. So sama juga, just isi semua borang tidak boleh dibiarkan kosong. Kena ada justifikasi, kena ada research objective, method, research significant, research risk dan sebagainya. Kalau tak ada risk, kata tiada risk. This research will not involve any risk since it is only a desk assessment of the company's document. And in the analysis, none of the information will be akan
akan disclose, including the name of the company. So nampak kat sini yang bahawa tidak akan disclose apa-apa langsung, termasuklah nama company atau name of the sources, right? Dan ini adakah kalau dia mesti kata no semua. Kalau kata yes, dah tak layak dah untuk form 4, right? And then isilah all this baca, and then kamu just tick yang berkaitan dan sebagainya. Okay, kalau dia melibatkan and then so the form 1 atau form 4, and then kamu follow dengan form 2, alright? So form 2 ni adalah di participant information sheet. So ini adalah ini perlu wajib jugalah. So form 1 and form 2, form 2 and form 4 dan sebagainya, right? So this adalah participation information sheet. So you have to see dan sebagainya. So dia lebih kurang sama dengan borang RMC, kecuali RMC ada 5 borang. Yang kena isi semua 4 borang kan, 4 borang kita kena isi untuk RMC. Untuk REC, F REC atau F atau B REC, kita hanya isi 2 borang saja usually, right? Atau 2 borang saja. Okay, so kemudian borang ini nanti kita akan uruskan, and then the AM atau the associate member, dia ada 2 borang lain lah, right? Saya tunjuklah borang associate member, apa yang kita akan tengok, apa yang kita akan perhatikan, right? So I think another 5 minutes. Boleh lagi 5 minit boleh ke? Boleh Ustaz. Boleh Doktor. Okay. Sikit lagi. Okay, so AM akan melihat this form 9 ni, right? Form 9 and form 9E, right? So research article. So apa yang menyebabkan kami decide sama ada kamu permohonan ini adalah ini kamu tak isi form 9 ni, isi ni adalah diisi oleh AM saja, associate members ataupun jawatan kuasa yang telah dilantik oleh fakulti atau universiti untuk membantu AM. Sebab AM tak ramai, permohonan banyak kan. Jadi jawatan kuasa ada kebenaran untuk melantik orang yang akan membantu AM lah. So orang-orang ni akan go through, and then mereka yakin mereka sign kat, mereka send this borang kepada AM akan go through balik semula, right? So taklah dengan detail untuk jatuhkan tanda tangan, right? So yang AM akan tengok bahawa ada tak title project, ada tak nama researcher, ada tak nama supervisor, ada tak state atau fakulti, right? So what type of research method dia guna, adakah dia jelas atau tidak, right? Adakah subjek melibatkan all this, student, at least 20% healthy dan sebagainya, ada specify. So inilah the RC form yang mana dalam permohonan tu mesti ada kesemua ni, right? Title dia jelas tak? What's about the background? How about the problem statement? The background problem statement tu ada citation atau tidak? What is the objective? Clear. What is the expected benefit there? Alright. Date of research commencing, ending tu adalah is it logic ataupun is it practical? Alright. Expected date of data collection. Right, adakah dia cukup masa practical untuk collect data, you know? So usually a license to collect data hanya 6 bulan saja, right? So lepas 6 bulan kamu kena apply ethics lain tak boleh pakai dah license tu dah void, right? Where's the location, right? What's the method inclusion? So ada tak semua dan sebagainya, right? So yang inilah mungkin dia kata dia akan bagi no flowchart. Orang tu tak bagi flowchart. In fact
attached is a Gantt chart. Bolehlah macam tu kan, dia mesti flowchart, statistical analysis not enough atau not suitable. Ini adalah bergantung pada AM punya ni lah, dia punya kemahiran, right? So RDC3, RDC4, contoh adakah dia complete atau tak complete. So kalau tak ada berkaitan, dan tak payah isi lah ni okay. And then RC member decision, berdasarkan semua ni mereka akan decide lah sama ada nak bagi minimal risk atau more than minimal risk with minor modification atau major modification, dan dipulangkan kepada penyelidik, right? Tapi kalau UG ni memang tak ada masa dah ni kan, so make sure that masa hantar tu confirm kita dapatkan minimal risk, right? Sebab 1 month, kalau 3 month ni memang kena repeat course dah ni, right? So kita jangan bagi major modification, right? Try to give minor as much as possible. Adakah more than minimal risk? Memerlukan presentation. So kalau dia kena more than minimal risk, kita kena panggil dia untuk do the presentation. So find times untuk berjumpa dan sebagainya. Tak semestinya lah tak semestinya secara really formal. Let's say for example, if the committee members, for example, chairman ada dan sebagainya, atau discussion cukup lah, right? Or application is returned without review, application to be returned without review due to major grammatical error. Alright, kalau maksudnya kalau AM tu associate member tu rasa tak nak check kamu punya tu sebab teruk sangat grammatical error dia, pulangkan saja. So tak nak, kami takkan review pun. Okay, and then sign. Okay, itu sajalah yang saya boleh ceritakan hari ini tentang RMC, sebab dia tak boleh nak cerita jelas dia kita kena buat baru kita faham, right? So ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum Dr. Saya Rozaimi daripada Raub. Ya. Dr, saya nak tanya, okay, yang tadi AM tadi tu yang kita isi tu, so kita hantar dekat siapa ya yang AM tu? Associate member tu ke? Betul, yang borang yang last tadi tu. So bila kita dah isi semua and then kita bagi dekat fakulti maksudnya. Kita fakulti akan the research ethics committee tu mereka akan filekan lah. Okay, alright. Lepas tu ada satu lagi. Sekejap, yang borang 9 tu penyidik tak isi. Bukan penyidik, maksudnya yang AM kan. Kami ni semua AM nanti. Bukan AM, dia hanya research ethics committee. So AM tu dia bukan fakulti yang lantik. AM tu dilantik oleh RMC. Okay. So dekat Cawangan, ada Cawangan di Raub ada 2 AM. Saya tak tahu siapa. Di Seremban ada 7, 4-nya daripada fakulti kita. Right? So AM ni dilantik oleh RMC. So apa yang kita lakukan, kita sebagai dipanggil kita sebagai dipanggil what you call that, kita menjalankan tugas-tugas AM. Okay, faham. Kita tak boleh sign, bahawa tu AM yang kena sign. Okay. So pemangku, kita semua ni sebagai pemangku AM. Okay. Kita menolong AM tu terus. So bila kita dah siap, kita hantar AM tengok sekali jalan, AM terus sign. Dia dah okey. Faham. Doktor, satu lagi, cakap tentang punishment lah. Okay, punishment maksudnya kalau kita disobey, kita tak hantar REC ni, kita main collect data je. Macam tadi doktor ada terangkan tentang macam kena saman whatsoever. Kalau tujuan untuk REC ni untuk being protected daripada kena saman dan sebagainya. Katakanlah kita tak nak submit REC ataupun kita submit at the same time kita collect data, kita nak tahu ada tak punishment dari segi tata tertib ke whatsoever daripada pihak UiTM sebab kita tak ikut yang ni, ada tak that kinds of punishment macam tu? Tak ada.
Oh, Dia hanya kamu tidak research itu tidak beretik. So research tidak beretik, research itu tidak akan dihormati oleh the academic world lah, maksudnya hantar jurnal dan sebagainya. Kita kena report lah research ethic dan sebagainya, and then thesis and dissertation kan kita kena report ethics bila dah ambil dan sebagainya kan. Itu saja, dia tidak ada pressure. Kalau orang tak nak buat, kita tak boleh paksa. Tapi if anything happen to you, UiTM tak boleh tolong. Tapi there is no punishment, there will be no punishment. alright. Except Saya tambah sikit Dr. Radon. Sebenarnya kalau untuk 511, kalau kita hantar receive form ni, Dr. Dayana takkan benarkan student tu collect data. Oh, okey Dr. Yang Ramdan, di sebab 55 tu kan. betul lah, sebab saya lupa nak bagi tahu yang macam ni on behalf of kalau staff lah ni, kalau staff. Lupa nak tanya, nak bagi tahu tadi. Kalau 511 ni memang wajib lah kan. Kalau kena isi, kalau tak dia tak dapat kelulusan untuk Ya betul. Untuk 511 memang kita akan block dia kat 55. Dia tak boleh collect data selagi surat kelulusan tu tak keluar. Okey, faham, clear. Ya, Alright. itu bukan penalty lah, maksudnya itu adalah syarat dia. Syarat. So tapi macam yang saya tadi jawab soalan Mi tu adalah secara general lah, sebagai seorang penyelidik, kenapa kita kena ada ethics. Itu sajalah, sebab to be respected in the academic world sajalah. So kalau orang tu tak nak isi, kalau penyelidik itu let's say penyelidik profesional tak nak isi, except kalau dia melibatkan contoh dia melibatkan pesakit dan sebagainya, something happen to them, alright, kerana saman, siapa nak tanggung dan sebagainya kan. Betul. So universiti akan lepas tangan lah, right? Pandai-pandai lah cari lawyer sendiri dan sebagainya. Okay. Alright, Doctor, thank you. Clear. Tapi untuk belajar, untuk kita punya student, kita wajibkan sebagai itu adalah exercise dia untuk lulus, sama ada markah atau tidak. Itu yang perlu dilakukan as an exercise, dan dia perlulah isi the ethics tu, wajib. Okay. Alright, Doctor, thank you so much. Okay. Soalan lain tak? Ni Raup saja ke atau Raup dengan Kelantan ke, ada ke? Di Kelantan cuti hari ni Ada soalan lain? Ada Kelantan. Tak dengar. Tak ada Ada Kelantan. Kelantan tak cuti ke? Cuti kat rumah lah. Dr. Radwan, boleh ke kalau kita minta student yang isi, betul kita semak lah. Macam tu boleh lah kan? Ke kita? Borang mana? Borang tu lah, borang form 1, form 2. Memanglah student isi sebab dia yang buatnya. Kita pula kan? Okey. Kalau kita nak buat, macam lemak lah, cantik muka dia. Itulah. Dia lah isi. Kita punya kerja lah, kita tunjuk-tunjuk lah. Kalau tak betul, kita betulkan. Kita suruh dia betulkan. Okey. Student isi, kita jangan isi. Kita banyak kerja lain lah, Mariza. Dah lah sebelah page. Student isi. Okey, baik-baik Doktor. Ataupun penyelidik isi, penyelidik. Okey. Penyelidik tu lah student lah. Okey. Macam kalau ada apa-apa soalan atau penjelasan dan sebagainya, okey, just boleh je lah mesej saya, Dr. Lan dan sebagainya. InsyaAllah kami akan bantulah. Tapi saya rasa untuk setakat ini itu sajalah saya boleh kongsikan, Dr. Ramlan, untuk berkaitan dengan Research Ethics Committee, dan mohon Dr. Ramlan untuk dapatkan dapat penjelasan tentang siapa yang meluluskan di cawangan tu ya, sama ada branch AM atau fakulti AM, sebab di branch mungkin dia ada proses berbeza, sebab di fakulti kita ada proses yang berbeza. Okey, Dr. Lan ya. Okey, terima kasih Dr. Radwan. Untuk yang cawangan dengan tadi tu, yang Pahang Kelantan, saya dah bincang dengan Rozaimi dengan Fariza. Nanti kita akan tengok macam mana kalau branch tu bagi kebenaran untuk fakulti, nanti dia kena keluarkan some sort of orang kata kebenaran lah, bukti kan, yang dia tu benarkan kita lah, supaya apa-apa nanti kemudian kita boleh jawab kan. Right, kalau tak ada apa-apa lagi, kita habis lah ya.
Okay, terima kasih semua dapat lapang masa untuk dengar taklimat daripada Dr. Radwan. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Korban. Okay, bye. Raya Assalamualaikum. semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih Dr. Radwan dan Raya. Dr. Ramlan. Terima kasih Dr. Radwan. Ramlan. Terima kasih, Doktor. Dr. Radwan boleh meneruskan perjalanan lah tu. Itulah tu tengah ni makan jap. Ah, Okay. yalah, mujuk clear. Okay.